Subjektif. Okey, jadual 1 menunjukkan eksperimen yang dijalankan untuk mengkaji sifat hidrogen klorida. Iwan, apa formula hidrogen klorida, Iwan? HCl. Pandai, HCl. HCl ni keadaan apa? Dia adalah suatu gas. Okey, dia adalah gas ya di dalam pelarut yang berlainan. Maksudnya kita salurkan gas ini ke dalam larutan X dan larutan Y. Okey. Ya, so kalau kita tengok macam mana dia buat eksperimen tu. Bila dia masukkan ke dalam pelarut X kan, tiada perubahan. Kan, tak ada perubahan. Maksudnya dalam larutan X tu dia letak juga litmus biru kan. Tak ada perubahan pada warna kertas biru. Litmus biru. Litmus biru ni untuk tes apa ya? Untuk mengkaji keasidan. Betul. Kita nak tengok bahan itu berasid ataupun beralkali. Betul tak? Ya. Kemudian ya, kalau dalam pelarut Y, gas hidrogen klorida ni masuk dalam pelarut Y, bila kita letak litmus biru, warna kertas litmus biru lembap, ya tadi akan berubah menjadi merah. Okey. Kemudian tindak balas kemudian bila pelarut hidrogen klorida tadi yang dimasukkan ke dalam pelarut X, kemudian kita tambahkan kepada ketulan marmar ataupun kepingan marmar. Marmar apa formula dia? Marmar tu apa? Marmar ialah kalsium karbonat ya. Okey, apa formula kalsium karbonat? CaCO3. Okey. So, tidak akan ada gelembung gas terbebas. Okey, kemudian bila hidrogen klorida yang dilarutkan ke dalam pelarut Y, gelembung gas tanpa warna terbebas. Okey. Kemudian, okey, tengok soalan seterusnya. Namakan zarah-zarah dalam hidrogen klorida yang ada dalam pelarut pelarut X dan pelarut Y. Okey, so kita lihat dekat sini bila dalam pelarut X tak ada apa-apa perubahan. Maksudnya apa? HCl ini, hidrogen klorida ini tidak mengayon. Ya, di dalam pelarut X tu dia tidak mengayon. Ya, dia akan kekal lah, maksudnya dia akan ini ya HCl kekal sebagai molekul. Tapi di dalam pelarut Y sebab ada tindak balas, hidrogen klorida itu telah mengayon. Ya, mengayon tu maksudnya apa? Menjadi ion. Kan? Mengayon menjadi apa? Menjadi ion apa? Apa daripada HCl ni? Ya, dia akan jadi apa? So, di sini 1A1 dalam pelarut X dia kekal sebagai ya sebab soalan kata namakan zarah ya molekul hidrogen klorida. Tapi kalau dalam yang kedua, bila masuk dalam pelarut Y, dia sudah jadi ion. HCl ni boleh jadi apa bila masuk dalam air? Dia akan jadi ion? Hidrogen. Yes, ion hidrogen dengan ion klorida. So kita namakan sebab soalan sebut namakan. So we have to spell ya, ion klorida. Okey, boleh ke? Dapat ya? Okey, next. Cadangkan pelarut yang mungkin bagi pelarut X dan pelarut Y. So, B, pelarut X. Bahan apa yang tidak membolehkan bahan hidrogen klorida ini mengayon? Dia mestilah suatu pelarut organik. Jadi kalau pelarut organik,
Kita bagi contoh apa? Pelarut organik. Tetraklorometana, contoh. Kalau panjang, kamu pilihlah yang lain ya. Cikgu bagi satu lah contoh sini ya. Contoh lain cikgu bagi kat sini. Katakan lagi benzena tolina. Contoh. Ya. Pilih satu je. Jangan pilih banyak. Kamu hafal yang ejaan paling senang kamu ingat. Okey? Yap, ejaan yang paling senang kamu ingat. Okey, why? Dia boleh larut tu, pelarut apa? Apa pelarut universal kita? Air. Air. Okey. Ya, yang ini tadi, yang X tadi B1 tu, pilih satu yang ejaan paling senang kamu ingat ya. Ya. Okey, kemudian soalan seterusnya. Tuliskan persamaan ion bagi penceraian hidrogen klorida dalam pelarut Y. Dia nak yang atas tadi. So, HCl ya menjadi H plus plus Cl minus. Atau kamu boleh juga tulis macam ni, which is lebih tepat. Sebab dia masuk dalam air kan, dia akan jadi, nampak ni, 1 campur 2, 3. O plus tambah Cl minus. Ya, kamu boleh pilih salah satu. Yang atas HCl, hidrogen klorida, kita akan menghasilkan di dalam air ya, akan menghasilkan H ion hidrogen dengan ion klorida. Atau yang sebenarnya berlaku ialah gas hidrogen klorida yang ini, bila kita masukkan ke dalam air, dia akan membentuk ion H3O ni, apa nama dia? Ion hidroksonium. Ya, ion hidroksonium ya, atau yang dalam keadaan biasa kita simplify sebagai ion hidrogen lah, dengan ion klorida. Ya, mana-manalah ya. Kamu nak buat yang atas pun boleh, yang bawah pun boleh. Tak ada masalah. Ya. Okey, cikgu cuma bagi tahu sahajalah yang mana-mana satu pun boleh. Betul lah. Okey, so kita lihat D. Persoalan D nak. Ramalkan sama ada larutan hidrogen klorida dalam pelarut X boleh mengalirkan arus elektrik atau tidak. So, hidrogen HCl dalam metil benzena, kalau ikut jawapan, dalam tetraklorometana tadi, boleh tak mengalirkan arus elektrik? Tidak boleh. Tulis tidak cukup. Ya, tidak. Kenapa? Kalau elektrik ni mesti sebab tiada ion bebas bergerak. Cukup. Itu je sebabnya. Tiada ion bebas bergerak. Okey, ingat ya, kalau tentang boleh konduksi elektrik atau tidak, dia mesti tentang presence of free moving ion. Boleh mengalirkan arus elektrik sebab ada ion bebas bergerak. Tidak boleh mengalirkan arus elektrik sebab tiada ion bebas bergerak. Ingat tu. Then, kita lihat seterusnya. Tuliskan persamaan kimia bagi mewakili tindak balas hidrogen klorida dalam pelarut Y. Maksudnya tadi yang kita dah yang dah masuk dalam pelarut Y, HCl, hidrogen klorida, kalau dah tambah dalam air, dia akan menjadi asid hidroklorik lah kan. So dekat sini, ini adalah sudah jadi asid hidroklorik. Ya, bertindak balas dengan marmar. So, HCl tambah kalsium karbonat. Apa hasil kita? Kita ada 3 hasil. Iaitu
garam, Garam, betul. Lagi? air dan gas karbon dioksida. Yes. Macam mana tengok? Kamu nampak bila ada karbonat, mesti ada CO2. Tapi kamu tengok, CO3 dengan CO2 tu bezanya apa? Ada sebiji oksigen kan? Ya, ada sebiji oksigen. Oksigen itu akan jumpa dengan hidrogen, nanti dia akan membentuk air. Jadi yang belum kita tuliskan ialah kalsium klorida. Kalsium ialah Ca2+, ya, sebab dia kumpulan 2. Klorida kumpulan 17, -1. So formula kita ialah Ca Cl2. Cl2. Okey? Ingat ya, bila nilai cas tak sama, dia mesti pergi bersilang. Satu kepunyaan Cl akan pergi di sini, dua kepunyaan kalsium akan pergi ke sini. Ya. Kalau sama nilai cas, salin saja. Kan? Contoh, ni refresh lah, lama cuti kan? Katakan Mg dengan O2 minus. Bila sama, 2 dengan 2 atau 3 dengan 3 atau 1 dengan 1, salin sahaja. Apa nak salin? Salin yang tak ada dalam bulatan. Macam tu. Okey? Okey, so di situ ialah CaCl2. Seimbangkan. Kalau kita buat balancing, biasanya mesti mula dengan logam. 1 kalsium, 1 kalsium. Kemudian, ya, tengok apa? Klorin. 2 klorin, 1 klorin. So, 2. Ya, 2 klorin. Ya. Kemudian, 1 karbon, 1 karbon. Okey. Hidrogen. 2 hidrogen, 2 hidrogen. Oksigen, 3, 2 campur 1, seimbang ya. Okey, so seterusnya dapat Okey. Seterusnya. Jika 25 cm padu, larutan hidrogen klorida di dalam pelarut Y tadi yang dengan kepekatan 0.2 molar bertindak balas dengan marmar. Hitungkan jisim marmar yang bertindak balas. Okey. So, F, saya salin balik, 2 HCl tambah CaCO3, CaCl2, CO2, H2O. Dia nak jisim mass. Ya, jika dia kata kepekatan ialah 0.2 kan? 0.2, volume 25. So, everybody tolong kira. Semalam pun kita ada buat sedikit pengiraan. Semua orang cuba kira, lepas tu saya paste dekat sini. Cuba kira. Cuba kira dan tampal dekat grup Telegram and then saya copy dan letak di sini supaya kita boleh semak bersama-sama. Okey, cuba kira sekarang. Dah ada ke? Siapa dapat? Saya nampak dekat sini ada Desi. Desi, apa khabar Desi?
Ada Maji, ada Iwan, Sarah, Ayuni, Alia. Okey, cepat cikgu tunggu jawapan kamu di grup Telegram Ada tak? Cikgu jap. Okey. Okey, Sarah dah bagi jawapan. Ada tak lagi yang lain nak ni? Cikgu copy. Okay, so kita tengok Sarah tulis 0.2 darab 25 ialah, betul ke? Everybody yang lain tolong check dengan kalkulator. Cikgu ni males ni nak check kalkulator. Bukan malas, kalkulator jauh. Okay, so 0.2 darab 25 bahagi 1000 dapat 0.005 mol. Betul semua orang? Semua orang double check dengan kalkulator Okay, ini memang first step dia, memang kira bilangan mol. Kemudian nombor 2 mol HCl bertindak balas dengan 1 mol CaCO3, betul. Jadi bawa turun nombor ini, pergi sini. Kalau 0.05 mol HCl yang ada, kalsium karbonat yang kita guna dalam tindak balas mestilah separuh kan, iaitu 0.05 kalau bahagi 2 akan jadi 0.025 mol CaCO3. Ya, ini pun betul lah. Ya, so, cikgu satu bagi tik besar. Kemudian dekat sini. Ini step number 3. Biasanya saya akan pindahkan step number 3 ni di bawah step number 2. Kan, supaya dia tak maksudnya working itu atas ke bawah. Tapi Sarah dia nak buat di atas. Harap tak ada masalah lah. Okay, so ya, bilangan mol N sama dengan M per mm. M di atas ni ialah mass. Bawah ini molar mass. Ya. So kita dah dapat di situ ya 0.0025 darab molar mass untuk kalsium karbonat 40 tambah 12 tambah 3 kali 16 ya, kita akan dapat 0.25 gram. Betul ke semua orang? Please double check dengan kalkulator. Okay. Ya, boleh? Very good. Di sini cikgu tulis nama Sarah ya. Today is 22nd. Esok pergi cucuk vaksin kan? Okay, now kita sambung lagi. Question number 2. 6 bahan seperti berikut diberikan. Gas amonia, asid etanoik cair, gas hidrogen klorida cair, asid hidroklorik cair, larutan amonia, larutan natrium hidroksida. Namakan bahan yang mempunyai nilai pH paling tinggi. Nilai pH paling tinggi. Kalau nilai pH paling tinggi maksudnya apa? Paling alkali ataupun cikgu tulis sini dia mestilah alkali
kuat. Kalau paling rendah, dia mesti asid kuat. So, yang mana? Ya, 2A1. Alkali kuat ialah? Larutan amonia. Ya. Siapa tu? Tu suara Sarah tu. Lagi jawapan lain? Jawapan lain? Jawapannya alkali paling kuat, alkali kuat di sini ialah sebab soalan kata nama kan ya. Give name. So jangan bagi formula, okay? So nama ialah larutan natrium hidroksida. Kenapa? Sebab tengok nilai pH 7 kan neutral kan? Semakin ke kanan, di sini 14 paling ya sini adalah keasidan ya, kealkalian semakin kuat. Ke sini asid kuat. Ya, so kalau yang lemah tu bahagian sini. Bahagian lemah contohnya sini amonia. Sini asid organik seperti asid etanoik. Yang macam itulah. Okey, ingat ya. Semakin ke hujung, both end. Kedua-dua hujung adalah kuat. Ingat, yang kuat. Ya, yang kuat. Okey. Kemudian, seterusnya, dia nak nilai pH paling rendah. Mestilah asid yang paling kuat. Asid dekat sini ada, yang mana asid? Asid etanoik, hidrogen klorida, hidrochloric acid. Hidrogen klorida ni asid ke tak? Tak. Tidak. Sebab dia belum masuk dalam air. Kalau asid, dia mesti dah ada ion hidrogen. Kalau gas hidrogen klorida, dia belum ada ion. So, dia bukan berasid ya. So, di situ adalah jawapannya asid hidroklorik cair. Next. Gas amonia tidak menukarkan warna kertas litmus merah kepada biru. Kenapa? Ya? Kenapa tidak boleh menukarkan warna kertas litmus? Kerana? Ada ion-ion yang bebas. Kerana warna litmus merah kepada biru ni apa? Ini maksudnya alkali, betul? Kalau alkali tu apa? Kalau dia nak jadi alkali mesti ada ion hidroksida kan? Jadi poin pertama kita boleh kata gas amonia wujud sebagai molekul. Jadi yang kedua kita boleh kata tiada ion hidroksida untuk menunjukkan sifat alkali. Okey? Ya? Tak boleh tunjukkan sifat alkali. Apa bukti sifat alkali? Litmus merah jadi biru. Kenapa tak boleh? Sebab tak ada ion hidroksida. Okey. Kemudian nyatakan dua bahan yang mengandungi ion hidroksonium. Hidroksonium tadi apa? H3O+. Atau kita simplifykan dia selalunya sebagai ion apa? Ion hidrogen kan? So ion hidrogen mesti ada dalam asid, betul? So yang cikgu tanda tik tadilah asid etanoik cair dengan asid hidroklorik cair. Okey, so C ya. Asid etanoik cair dan
asid hidroklorik tadi. Hidroklorik. Okey. Kemudian D. Kenapakah larutan natrium hidroksida adalah alkali kuat manakala amonia adalah alkali lemah? Kenapa? Kalau kuat dengan lemah ni kita mesti cakap dari segi darjah penceraian. Kalau kuat tu maksudnya apa? Darjah penceraian dalam air yang tinggi. Ataupun kita boleh cakap mengayon. Mengayon lengkap ataupun mengayon separa. So, kita boleh jawab macam mana? Kalau dia kuat, maksudnya dia mengayon lengkap. Kalau dia lemah, dia mengayon separa. So, kita jawab macam ni ya. Larutan natrium hidroksida mengayon lengkap dalam air menghasilkan ion hidroksida berkepekatan tinggi. Jadi kalau amonia, kita cakap apa? Opposite dia. Mengayon separa. Mengayon separa. Lagi? Dalam air menghasilkan ion hidroksida berkepekatan rendah. Macam tu ya. Okey. Boleh? Ya, baca balik. Ya, kenapa kita panggil alkali kuat dengan alkali lemah? Sebab larutan natrium hidroksida dia boleh mengayon lengkap dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida berkepekatan tinggi. Manakala larutan amonia ya adalah alkali lemah kerana dia mengayon separa ya. Tertinggal perkataan lengkap. Ya, mengayon separa lengkap dalam air menghasilkan ion hidroksida berkepekatan rendah. Okey. Tengok ada lagi tu sini. E. Bagaimanakah gas hidrogen klorida bercerai di dalam air? Bagaimanakah gas hidrogen klorida ya bercerai di dalam air? So, macam mana? Ya, E. Ya, cikgu kecilkan. Ya. Gas hidrogen klorida akan mengayon di dalam air. Ya. Dia buat apa mengayon dalam air tu? Dia akan membentuk apa yang ni? Ion hidroksonium. Salah eja. Dan ion
klorida. Saya tulis di bawah lah. Okey, macam tu ya. Dia akan mengion. Boleh tambah di sini. Lengkap. Di dalam air ya untuk membentuk ion hidroksonium dan juga ion klorida. And then kita ada F. Apa soalan F? F1. Tuliskan persamaan kimia yang mewakili tindak balas antara hidrogen klorida, antara asid hidroklorik dengan natrium hidroksida dan namakan tindak balas itu. Okey, so apa? HCl, asid hidroklorik, HCl tambah natrium hidroksida. Kita dapat apa? Kita dapat Natrium klorida. natrium klorida dan air. Depan dengan belakang. Ini saya selalu kelajar anak saya. Belakang dengan depan. Okey, so nama tindak balas ini, tindak balas apa ni? Peneutralan. Ya, tindak balas peneutralan. Boleh? Okay, so our next class is on bila? Hari apa? Esok ke? Atau hari Jumaat? Tengok timetable. Kalau esok mungkin saya record video je lah sebab semua orang pergi vaksin esok kan? Jumaat. Ya? Jumaat. So Jumaat kita boleh kelas macam biasalah. So Jumaat kita akan sambung lagi yang ini. Latihan ni semua cikgu dah bagi dekat grup kan. So kita akan further dengan soalan 3, 4, 5 dan seterusnya nantilah. Okay. So sekejap cikgu nak tengok attendance. Siapa yang ada. Desi, Iwan, Maji, Sarah, Ayuni, Sakinah. Yang Alia Sakinah. Yang tak ada Izzat. Lagi? Lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 je ni. Batisha, Khadijah, Natasha. Okay. So, itu saja untuk kelas kita hari ini. So, that's all for today. Jaga diri. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Assalamualaikum. Salam, cikgu. Cikgu. Assalamualaikum.